Indonesia dia tak nak guna perkataan bahasa Melayu, perkataan bahasa Indonesia. Jadi ada tak senang mereka kata bahasa Indonesia. Mereka tak nak didominasi oleh bahasa Melayu. Halo Historical, kembali lagi di channel Historical. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari Trend Publika tentang Profesor Malaysia yang prihatin karena bahasa Indonesia sudah tidak mau dilabeli lagi sebagai bahasa Melayu ya. Dan prihatin juga karena masyarakat Malaysia juga kurang menghargai bahasa Melayu itu sendiri ya di negaranya. Seperti apa videonya, langsung kita reaction berikut. Indonesia dia tak nak guna perkataan bahasa Melayu, perkataan bahasa Indonesia. Jadi ada tak senang mereka kata bahasa Indonesia. Mereka tak nak didominasi oleh bahasa Melayu. Ini masalah ideologi politik lah masing-masing. Malaysia masih terus berkutat dalam urusan bahasa Melayu. Dalam perbincangan di kanal kantor berita bernama Baru-Baru ini, pakar Malaysia mengeluhkan bahwa semakin banyak orang Malaysia yang menempatkan bahasa Melayu lebih rendah dibanding bahasa asing. Berikut ini adalah videonya. Dalam pembinaan sesebuah negara bangsa, dia mesti ada satu nilai sepunya. Ya, kalaulah satu nilai sepunya itu tidak ada, maka itu akan berlakulah saling mencurigai, dan perpaduan tak dapat kita wujudkan. Kerana masing-masing mengatakan mereka lah yang berhak untuk menjadi peneraju kepada bahasanya. Setiap bangsa ada dia punya kemegahan. Baik. India, Cina, Melayu. Jadi kalau tidak ada satu nilai sepunya, apa akan jadi dalam pembinaan sesebuah negara bangsa? Ini pentingnya. Bahasa Melayu itu ada dalam perlembagaan, kita kena tegakkan. Okey, baik. Ya. Okey, Doktor, dalam konteks ini juga seringkali kita melihat bagaimana kaitan antara bahasa dan juga status seseorang tersebut. Dalam pemerhatian kita, ya, memang masyarakat sekarang ini sudah berdepan dengan satu krisis nilai. Mereka kebanyakannya lah ya, terutama generasi baru, menganggap bahawa penggunaan bahasa Inggeris itu akan memperlihatkan keagungan mereka, ketinggian martabat mereka. Menggunakan bahasa Melayu itu menunjukkan kerendahan mereka. Jadi status itu sudah dibezakan oleh penggunaan bahasa antara yang tinggi ataupun superior subordinate lah ya. Dan ini menyebabkan bahasa Melayu itu ketinggalan. Baik, Doktor, apa yang boleh kita lakukan supaya isu ini boleh dijadikan, orang kata, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi antara bahasa Malaysia, bahasa-bahasa lain juga? Jadi pada hemat saya, bahasa Melayu mesti diangkat lebih tinggi daripada bahasa lain. Okey. Bahasa Melayu itu bahasa perlembagaan. Bahasa lain itu bahasa kegunaan. Secara praktisnya kita memerlukan bahasa lain, bukan hanya bahasa Inggeris, bahasa Arab, ya, bahasa Mandarin pun kalau boleh kita kuasailah. Tidaklah kita anti kepada bahasa lain. Tetapi martabat mesti bahasa Melayu lebih tinggi, tak boleh disamaratakan. Itu sudah salah. Masalahnya ialah dalam peringkat rasmi pun bahasa Melayu kadang-kadang dipeleceh. Ini yang menyebabkan kita rasa marah, sedih kerana dipeleceh. Martabat maruahnya itu dipeleceh apabila dalam mesyuarat-mesyuarat pun, ya, terutama mesyuarat yang ada orang yang merasakan diri dia hebat kerana Inggerisnya bagus, maka dia akan bercakap Inggeris. Itu sebabnya ada audit. Dewan Bahasa dan Pustaka mengadakan audit bahasa. Tetapi itu macam sukar untuk kita lihat kelestariannya. Tidak berterusan. Kerana apa? Mungkin jabatan-jabatan kerajaan, terutama GLC lah. Malah jabatan kerajaan pun, sebab saya ada pengalaman lah dalam mesyuarat. Bila orang itu bercakap dalam bahasa Inggeris, dalam mesyuarat ini memang tak boleh sepatutnya. Tapi dia terasa dia hebat. Okey, bukan isu hebat. Mungkin mereka merasakan bahawa bercakap bahasa Inggeris itu lebih selesa. Kerana pada mereka mungkin bahasa Inggeris ini lebih moden, lebih maju dan sebagainya. Itu juga saya kira apa yang dirasakan oleh
anak-anak muda zaman sekarang. Iyalah, betul. Bagaimana doktor melihat isu ini? Iyalah, apabila mereka berasa selesa, maknanya mereka beranggapan bahawa bahasa Inggeris itu tinggi martabatnya. Itu yang saya katakan tadi kan. Jadi generasi muda memang, ya, saya tidaklah mengatakan bahawa generasi muda tidak perlu menguasai bahasa Inggeris, itu salah. Saya tidak begitu ya. Mereka perlu menguasai bahasa Inggeris dan saya mengajar di Universiti Melaya ya. Pelajar-pelajar kita bahasa Inggerisnya memang cair lah. Memang sudah tinggi lah ya. Tak macam kami dululah. Tetapi dalam masa yang sama, apabila saya pun mengajar juga bahasa Melayu, saya melihat bahawa keupayaan mereka dalam bahasa Melayu rendah juga. Terutama dalam penulisan. Percakapan okey, tapi dalam penulisan kita mengharapkan dah belajar dari sekolah rendah sampai ke universiti tidaklah ada lagi kesalahan. Tapi dalam penulisan kita terpaksalah menconteng lagi. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Dalam sistem pendidikan kita. Masalah bahasa Melayu Malaysia amat kompleks. Selain dianggap tak ada nilainya, hanya sedikit pula universitas di Malaysia yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sampai sekarang juga masih ada sekolah khusus Cina dan India di Malaysia. Dan bahasa Melayu Malaysia kian terjepit karena orang Indonesia tak sudi bahasa Indonesia dilabeli sebagai bahasa Melayu. Dengan kata lain, jumlah penutur bahasa Melayu Malaysia jadi kecil. Yuk kita lanjut lagi. Dan bercakap tentang itu sebenarnya, apabila penggunaan bahasa Melayu itu dicampur adukkan dengan bahasa lain kadang-kadang kadang-kadang mengubah perkataan, ejaan, menjadikan maksud itu cacar merba dan sebagainya. Apa yang boleh kita lakukan untuk mengawal situasi ini? Okey, pengawalan tidak bukan mesti daripada orang yang mempunyai punca kuasa. Pemimpin, peraturan, ya. Ahli politik. Ahli politik yang memegang punca kuasa perlu menjadi model ya, dalam penggunaan bahasa. Setakat mana mereka mengaplikasikan penggunaan bahasa yang betul, yang indah, yang menarik dalam percakapan, terutama apabila mereka diwawancarai oleh media. Kalau mereka sendiri bercakap ya, tanpa mengikut sistem bahasa yang betul, gaya bahasa yang indah, bagaimana orang akan berasa kagum dengan bahasa Melayu? Mereka mengatakan bahasa Melayu ni begitulah peringkatnya, peringkat kolokial, bahasa rendah. Mungkinkah doktor faktor bilangan mereka yang bertutur dalam bahasa Melayu ini sendiri menjadi faktor untuk kita tidak dapat menjadikan bahasa Melayu ini sebagai lingua franca? Dalam konteks bahasa Melayu ini, Malaysia ini kecil. Kita kena tahu bahasa Melayu bukan hanya di Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura dan Selatan Thai. Ya. Jadi penutur bahasa Melayu itu besar. Malah di Rusia sudah ada berpuluh-puluh pusat pengajian bahasa Melayu. Di China ada berpuluh-puluh pusat pengajian bahasa Melayu. Ya. Di Jerman pun ada ya pengajian bahasa Melayu. Walaupun kadang-kadang kita risau juga ni ada berlaku pengecutan. Ya. Tetapi kita kena sedar bahawa saya cakap dari tadilah, nak ayam dulu atau telur dulu. Kalau nak besarkan khalayak bahasa Melayu ini, apa yang patut kita buat? Jadi kita perlu berusaha ke arah itu ya, supaya perpaduan penutur bahasa Melayu itu berlaku, terutama dalam kalangan Nusantara. Ya, negara Nusantara ini penting. Kita sepadukan, tetapi itulah kita ada isu juga. Ya, terutama dengan Indonesia lah ya. Indonesia dia tak nak guna perkataan bahasa Melayu, perkataan bahasa Indonesia. Jadi ada isu apabila kita ada usaha hari politik baru-baru ini mengangkat bahasa Melayu ya, di peringkat ASEAN dan Asia dan sebagainya, itu mereka tak senang. Mereka kata bahasa Indonesia, mereka tak nak didominasi oleh bahasa Melayu. Ini masalah ideologi politik lah masing-masing. Baik, untuk memulakan dasar baharu ini supaya pengangkatan bahasa Melayu itu benar-benar bercakap soal global itu dapat dilihat. Ya, betul. Peringkat universiti sekarang ni kita berdepan dengan bukan masalah lah ya, perkembangan terkini bahawa kita memerlukan pelajar antarabangsa. Pelajar antarabangsa ni kita kena kita kena hidang dia, ya, hidangi mereka dengan jamuan yang memenuhi selera mereka. Jadi kita terpaksa merendah diri, mengetepikan bahasa Melayu. Bahasa Melayu cuma diwajibkan ambil
tapi tak wajib lulus untuk pelajar antarabangsa. Betul. Ini satu hal yang sangat menyedihkan. Sepatutnya sekurang-kurangnya bahasa Melayu satu subjek itu mesti lulus. Tapi ini tidak berlaku, ya. Macam kata orang peribahasanya, melepaskan batuk di tangga sajalah. Ya. Jadi pertamanya ialah pendidikan. Sama ada di peringkat tadika sekali, rendah, menengah, universiti, bahasa Melayu itu perlu diangkat, ya, dan perlu dijadikan bahasa pengantar. Tapi sekarang kita pun berdepan juga dengan masalah sekolah vernacular. Ya, kita masih ada lagi sekolah vernacular walaupun setelah dicabar di mahkamah baru-baru ini, tapi mahkamah memutuskan bahawa mereka ada hak. Tapi masih lagi ada kata orang, kalau dinilai dari sudut perundangan, peguam-peguam yang mewakili pihak yang pemegang taruh, ya, bahasa Melayu ini, ada dia punya perspektif. Tapi hal itu apabila diserah kepada mahkamah, akhirnya mahkamah membuat keputusan begitu. Dalam negara sendiri kita sudah berlaku, ya, macam ketidakpercayaan ataupun toleransi yang berlebih-lebihan, maka bagaimana kita nak berdepan dengan tuntutan antarabangsa. Begitulah guys, masalah bahasa Melayu Malaysia yang tak kunjung beres dan mungkin tak akan pernah selesai sampai kapanpun. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Nah, seperti itu videonya teman-teman. Silahkan komen ya bagaimana pendapat teman-teman, komentar di bawah. Jangan lupa juga subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video yang lain. Bye-bye.